Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, Alhamdulillah cikgu ada kelapangan waktu dan masa. Cikgu nak sambung jawab soalan percubaan negeri Terengganu masih lagi dalam kertas 2, tetapi kali ini kita tukar bahagian. Kita masuk bahagian B, soalan 9 dan soalan 10 dan insya-Allah kita teruskan hingga bahagian C lah sekiranya cikgu berkesempatan. Jadi satu gambar aja diberi pada kamu berkaitan dengan fenomena di dalam kehidupan, tajuk daripada bab haba tingkatan 4 dalam tajuk muatan haba. Jadi kita terus lihat soalan 9.1 menunjukkan satu fenomena yang berlaku dalam kehidupan kita. Soalannya namakan fenomena yang berlaku. Namakan fenomena yang berlaku. So jawapannya tak lain tak bukan, ini adalah bayulah laut. Tuliskanlah bayulah laut. Okey, dengan menggunakan konsep, cikgu highlightkan konsep fizik dan murid-murid kena terangkan. Bagaimanakah fenomena ini berlaku? So perlukan 4 markah di sini. Jadi apa yang berlaku dalam fenomena ini? Yang pertama, kita tahu daratan cepat panas dari lautan. Itu poin yang pertama. Daratan cepat panas daripada lautan. Yang kedua, muatan haba tentu darat. Muatan haba tentu daratan rendah. Daratan rendah dari lautan. Udara panas yang ketiga. Udara panas di daratan naik ke atas. Dan poin keempat, udara sejuk di lautan ditolak ke daratan. Okey. Inilah 4 poin yang menerangkan bagaimana kejadian bayu laut dihasilkan ataupun berlaku. Seterusnya dalam soalan yang 9C, dalam satu eksperimen 2 kilogram air laut dipanaskan dengan menggunakan sebuah pemanah elektrik berkuasa power 400 watt selama 300 saat. Kenaikan suhu adalah 15.4 darjah Celsius. Menganggap tiada haba terbebas ke persekitaran, hitungkan. Apa yang nak dihitungkan? Yang pertama, kita nak cari tenaga haba yang dihasilkan. Tenaga haba. So, energy. Kita nak tenaga haba. So, Q lah. Tenaga haba tu adalah berkaitan dengan Q. Jadi, kita tengok kat sini apa yang maklumat diberi. Kita keluarkan dahululah. Biasanya, cikgu lebih suka, lebih gemar kita keluarkan maklumat yang diberi terlebih dahulu. Yang pertama, kita ada jisim air 2 kg. Kemudian kita ada kuasa, power. Kita ada 400 watt. Kita ada masa 300 saat dalam unit yang betul. Kita ada perubahan suhu delta theta 15.4 darjah Celsius. Okey, kita cari. Sekarang ini kita nak cari tenaga haba. Okey, Q lah So daripada soalan ni kita perlu gunakan Q sama dengan PT Jadi P tadi kita tengok kita ada power tadi 400. Kemudian kita ada T sama dengan 300. Jadi kita ada 1, 2,
0,000 joule, atau murid nak jawab 120 kilojoule, atau murid nak jawab 1,2 kali 10 kuasa 5 joule. So ini semua adalah jawapan yang setara. Okay, soalan kedua. Muatan haba tentu. Okay, muatan haba tentu. Kat sini kita pakai, sebab kita dah ada kita dah ada PT tadi, tenaga haba yang diperlukan. So kita ada formula kalau muatan haba ni Q sama dengan MC theta lah. Dan Q kita dah cari tadi, iaitu sama dengan PT. So kita samakan PT sama dengan MC theta lah. Jadi kita dah ada 120,000 tadi. 1, 2, 3, 4. M kita ada tadi, kalau tengok 2. Kemudian kita nak cari C, muatan haba tentu tu. Kemudian kita ada perubahan suhu 15.4. Di akhir sekali kita dapat cari muatan haba tentu air laut dengan nilai 3896.1 joule per kilogram per Celsius. Per darjah Celsius. Okey, selesai untuk menjawab soalan 9C yang kedua. Di situ menyumbang 5 markah. Okey, dekat soalan nombor 3 ni saja 3 markah. Soalan nombor 2 ni 3 markah. Soalan nombor 1 ni 2 markah. Okey, soalan D. Okey, rajah 90 menunjukkan susunan radas untuk menentukan muatan haba tentu bagi log aluminium. Okey, ini adalah radasnya. Okey. Yang paling penting kita ada pemanas rendam di situlah, dalam blok-blok aluminium dengan yang dibalutkan dengan pembalut yang sesuai lah, kertas tisu, aluminium ataupun bodi juga kita pakai polystyrene. Okey. Anda ditugaskan untuk menyiasat bahan-bahan yang ditunjukkan dalam jadual 91. Okey, ini jadual 2. Okey, kita ada radas WXYZ. Kita ada pembalut, jenis-jenis yang ada di situ. Kita ada pelapik, cecair dalam lubang liquid itu sama ada minyak ataupun air. Dan pemanas rendam berkuasa 48 sehingga 24 watt. So kita ditugaskan menerangkan kesesuaian setiap bahan yang bagi rajual 91 lah. Dan kita akhirnya kita tentukan set radas yang paling sesuai dan markahnya adalah 10. Jadi dekat sini soalan yang berbentuk penyelesaian lah. Kamu kena buat analisis. Kamu kena pilih yang mana sesuai, radas yang paling sesuai. Sama ada WX atau YZ. Jadi kat sini kita nak tengok yang mana paling sesuai. Sebelum tu kita tengok dulu jadual tadi. Okey. Kita tengoklah yang mana murid paling tahulah. Yang familiar dengan murid dalam eksperimen ini. Kita tengok pembalut vapor biasanya antara yang di dalam makmal biasanya kita pakai aluminium lah. Dari tisu, sorry. Kita pakai tisu. So dekat sini kita ada tisu, kita ada aluminium. Okey, tak ada masalah. Dua-dua pun boleh dipakai. Dan pelapik linear. Pelapik ni kita nak pakai yang mana? Okey, kuprum, asbestos, kuprum. Kemudian minyak. Okey, kalau kita tengok kat sini. Kita ada minyak. Kita ada air. Jadi air ni kalau menggunakan pemanas kuasa yang tinggi, air ni mudah meruap. Jadi tidak sesuai lah. Jadi secara automatik kita akan salahkan Z. Sebab kita gunakan air. So kita ada minyak dan kita tengok dekat sini masih yang sama. Okey, yang mana yang kita nak? So yang paling penting kat sini kita nak pemanas kuasa yang tinggi lah. Pemanas kuasa yang tinggi. So kita ada 48 automatik. X ini kita salahkan. Tinggal
yang membezakan antara W dengan Y adalah pelapik yang kita nak pakai. So, pelapik yang mana kita nak tengok sini. Okey, pelapik di bahagian bawah ni lah. Pelapik blok ni. So, kita pakai kuprum ataupun asbestos. Jadi, bahan yang paling sesuai adalah asbestos lah. So, automatik kita akan dapat Y sebagai apparatus atau radas yang kita tetapkan yang paling sesuai untuk soalan nombor 9 ini. Jadi, macam mana nak jawab? Itu yang paling penting. Bagaimana hendak menjawab itu yang paling penting. Jadi, dicadangkan kepada murid untuk soalan seperti ini adalah kita akan menggunakan kaedah jadual. Kita akan menggunakan kaedah jadual. Kita cikgu tulis dululah, senang. Okey, pembalut tadi. Okey, pembalut kita pakai tisu. Tisu. Okey, kenapa tisu? Sebab ianya penebat haba. Tisu adalah penebat haba. Sebab dia adalah elak haba keluar. Elak haba terbebas. Okey, yang kedua kita ada pelapik. Pelapik yang kita pilih tadi adalah asbestos. Okey, sebab kenapa asbestos? Sebab dia penebat haba. Penebat haba juga. Jadi sebab yang sama, elak haba terbebas. Okey, penting sangat-sangat sebab kalau kita tengok daripada soalan tadi, ada anggapan yang kita tengok daripada pengiraan tadi, ni. Pengiraan tadi dia ada gariskan, sebenarnya cikgu tak gariskan tadi. Dia menganggap tiada haba terbebas persekitaran. Jadi sebab itulah kita gunakan pembalut tu adalah kertas tisu dan bahan pelapik itu adalah kita gunakan asbestos. Jadi kedua-dua bahan ini digunakan untuk penebat haba. Digunakan sebagai penebat haba. So, cecair di dalam lubang. Cecair kita pakai minyak. Kenapa minyak? Sentuhan terma baik. Sentuhan terma adalah baik. Sentuhan termanya adalah baik. Kemudian kita ada kuasa pemanas rendam. Okey, kemudian kita gunakan yang tinggi tadilah, 48 tadi. 48 ni. So janganlah kita murid-murid di luar sana atau murid cikgu cakap pemanas rendah yang digunakan adalah 48 watt. Jangan kita gunakan perbandingan. 48 dengan 24, so 48 lebih tinggi. Jadi kita kata kuasa pemanas rendah kita gunakan yang tinggi lah. Jadi alasannya, kenapa kita guna tu? Alasannya adalah lebih banyak haba terhasil lah. Banyak haba terhasil. Itu yang lebih jelas. Okey. Dan antara minyak dengan cecair tadi, kenapa kita pilih air? Sebab air ni salah satu sifatnya adalah mudah meruap. Kalau kita gunakan pemanas rendam yang tinggi, maka air tadi akan meruap lah. Jadi sentuhan termanya, sebab tu kita kata air ni tidak baik. Jadi kita dah ada dekat sini 8 markah. Kita dah ada 8 markah kat sini. Cikgu tukar warna je. Kat mana markah itu? Okey. Satu sini. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Setiap satunya satu markah. So, 2 lagi kat mana? Okey, 2 lagi kita pilih. Kita nyatakan pilihan. Pilihan adalah radas Y. Sebab ulang balik apa yang kita tulis tadi. Sebabnya adalah
pembalut yang digunakan adalah tisu, pelapik adalah asbestos, cecair adalah minyak dan pemanas rendam berkuasa tinggi. Jadi kat sini murid akan dapat markah lah. Pilih Y ni satu markah dan nyatakan sebab semua sekali berdasarkan jadual tadi satu markah. Jadi jumlah sekali 10 markah. Okey, 10. Cuba cikgu hitung semula. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey. Selesai untuk soalan 9. Okey, kita lihat soalan 10. 9, 10 ni kita pilih lah. Soalan 9 ataupun soalan 10. Biasanya soalan 9, 10 ni terdiri daripada soalan tingkatan 4 dan juga soalan tingkatan 5. Okey, soalan 10 kita lihat. Ni tingkatan 5 lah. Transformer ringkas. Ini adalah sebuah transformer ringkas yang dibina oleh seorang murid di sekolah. Okay, kita ada komponen utama dalam transformer. Kita ada gegelung primer, kita ada gegelung sekunder. Perhatikan bilangan gegelung primer dia sedikit berbanding dengan gegelung sekunder. Sudah pasti ini adalah injak naik. Soalan, namakan jenis transformer itu. Cikgu dah jawab secara tak langsung. Transformer injak naik. Cikgu tukar warna. Transformer injak naik. Okey, merujuk pada Raja 10.1 dan pengetahuan tentang aruhan elektromagnet. Ni key dia, aruhan elektromagnet. Terangkan prinsip operasi sebuah transformer. Okey, ini soalan mekanisme lah, sama seperti soalan nombor 9 tadi yang masing-masing membawa 4 markah. Jadi kat mana kita nak dapat 4 markah tu ataupun bagaimanakah penulisannya. Okey, sebelum ni cikgu pernah cakap kita cerita dari mula sebenarnya bagaimana dan hinggalah hasilnya. Bagaimana transformer ini beroperasi lah. Okey, so kita akan buat macam ni ikut ayat cikgu lah. Arus mengalir AU. AU mengalir melalui gegelung primer. Gegelung primer hasilkan elektromagnet. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa jawapan dia? Elektromagnet yang berubah-ubah, EM yang berubah-ubah, magnitud dan arah dihasilkan pada teras. Okey, poin yang ketiga. Gegelung sekunder dipotong. Gegelung sekunder dipotong oleh flux magnet.
flux magnet. Dan yang keempat, DG arohan dihasilkan. DGE arohan terhasil. Okey, itulah cara operasi asas bagaimana sebuah transformer beroperasi. Ikut 4 step ini. Okey, seterusnya untuk B, Raja 10.2 menunjukkan bagaimana satu model sistem penghantaran tenaga elektrik yang dibina di dalam makmal. Model ini menggunakan satu janakuasa 12 volt yang menghantar tenaga elektrik kepada pengguna menggunakan dawai penghantar transformer P, Q dan R. Soalan penyelesaian masalah. Okey, ini model ya. Transformer, kita ada dawai ni, penghantar pada 24 volt menggunakan arus ulang alik. Ini adalah model yang dibuat di dalam makmal lah. Dan data yang kita lihat dekat sini, kita ada bilangan gegelong yang berubah-ubah daripada 1200 hingga 120. Jenis transformer yang ada dekat sini, kita ada teras kupon pepejal, teras kupon berlamina, teras besi lembut pepejal dan kita teras besi lembut berlamina. Okey, sebenarnya kamu dah jumpa lah dalam silibus tingkatan 5. Bahan yang digunakan untuk penghantar, kita ada konstan, koprom, aluminium dan juga ni krom. Jadi yang mana kita nak guna So kita jelaskanlah. Menggunakan maklumat 10.2, jadual 10, terangkan dan tentukan bilangan gegelong, lilitan dalam gelong primer dan bilangan lilitan dalam gelong sekunder transformer P, Q dan R. Kemudian jenis teras yang digunakan dan bahan yang digunakan, di mana untuk soalan ni peruntukan markahnya adalah 10. Jadi kita cuba jawab satu persatu. Okey, yang pertama, menggunakan maklumat Raja 10.2 dan jadual 10, terangkan dan tentukan. Okey, yang pertama, bilangan lilitan dalam gegelong primer dan bilangan lilitan dalam gegelong sekunder transformer P, Q dan R, dan tunjukkan kerja hitung yang anda lakukan. Jadi P dan Q ni kalau kita lihat tadi, P, Q, R kat gambar Raja. Ni P sini, kemudian kita ada Q dan kita ada R lah. Masing-masing ni adalah transformer. Jadi cikgu telah sediakan satu panduan jawapan ni. Okey, jadi cikgu dah siap sekira ni. Okey, kalau kamu lihat P Okey, P kita pilih gegelong primernya 500 dan gegelong sekunder dia sebanyak 1000 kita boleh lihat dekat jadual bilangan lilitan gegelong pada jadual yang diberi pada jadual 10 dengan bantuan jadual 10 inilah kita dapat kita ada N primer gegelong primer 500, gegelong sekunder 1000. Okey, di mana kita akan gunakan untuk cari voltan sekunder di mana 1000 bahagi 500 kalikan dengan 12 volt, kita akan dapat 24 volt lah. Sebabnya adalah untuk menaikkan voltan output 12 volt arus ulang alik melintasi dawai penghantaran. Kemudian kita tengok Q, transformer Q pula kita guna 1200 untuk primer dan gegelong sekunder pula 400. Ini membolehkan kita menurunkanlah output itu sebanyak 8 volt arus ulang alik untuk penghantaran ke kilang, dengan kita buktikan dengan pengiraan lah di mana voltan sekundernya adalah 400 bagi dengan 1200, kita akan dapat 8 volt. Berbeza sedikit kita nampak dekat sini, di mana P transformer kita naikkan kepada 24 volt, manakala Q kita turunkan kepada 8 volt. Dan untuk transformer R kita pilih 160 dan untuk primer dan untuk sekunder kita pilih 120. Bermaksud automatik dia diturunkan lagi lah injak turun, di mana menggunakan voltan sekunder hasil pengetaan 120 bahagi dengan 160 kali dengan 8 volt, kita dapat 6 volt lah. 6 volt ni kita gunakan sebagai
penghantaran ke rumah sesuai dengan voltan di rumah. Inilah panduan pengiraan bagaimana nak menyelesaikan soalan yang pertama tadi, bilangan lilitan dalam gegelung primer dan bilangan lilitan dalam gegelung sekunder, transformer P, Q dan juga R. Okey, sebelum kita lihat soalan berikutnya untuk soalan yang kedua. Yang kita nak tengok sini jenis teras yang anda gunakan bagi semua transformer itu dan jelaskan pilihan anda. So, jenis teras yang kita ada, kalau kita tengok dalam rajah 10, jadual 10 kita ada kuprum pepejal, kita ada teras kuprum berlaminat, kita ada teras besi lembut pepejal dan kita teras besi lembut berlaminat. So, daripada teori ataupun daripada pembelajaran kita dalam subjek fizik tingkatan 5, kita pilih teras besi lembut berlaminat. Memang kita gunakan teras besi lembut berlaminat. Tujuannya adalah mudah dimagnetkan dan juga mudah untuk dinyah magnetkan. Selain daripada itu, untuk mengurangkan arus pusar atau haba. Ini yang paling pentinglah kenapa kita pilih teras besi lembut berlaminat. Untuk soalan yang ketiga pula, iaitu bahan yang anda gunakan untuk membina dawai penghantar dan jelaskan pilihan anda. So, dekat sini kita ada berdasarkan jadual 10, kita ada konstanten, kita ada kuprum, kita ada aluminium dan kita ada nikrom. Dan jawapan yang kita pilih adalah copper. Kat sini bahan dawai yang kita pilih kuprum ataupun aluminium sebab rintangan rendah, konduktornya adalah konduktor yang baik dan mengurangkan risiko untuk tenaga hilang ke persekitaran. Jadi itulah panduan bagaimana kita nak jawab soalan 10 ni dalam 10B untuk soalan 1, 2 dan juga 3. Bagi soalan C pula, kita ada jika rintangan dawai penghantar antara transformer P dan Q dalam model pada rajah 10.2 ialah 30 ohm, hitungkan arus yang mengalir dalam dawai penghantar itu. Yang kedua, kuasa yang hilang. Jadi dekat sini kalau kita tengok, yang pertama kita nak cari arus lah. Okey, nak cari arus. Yang ni kamu kena buat teliti sedikit lah. So, kita ada gunakan untuk soalan yang pertama ni, kita pakai V sama dengan IR. Jadi, I sama dengan V per R, iaitu 24 bahagikan dengan 30. Jadi, kita akan dapat I yang sepadan, iaitu 0.8 ampere. Dan untuk soalan yang kedua ni, kita akan pakai P sama dengan I kuasa 2R. So, kita ada 0.8 kuasa 2. R kita ada 30. R kita ada 30. So, kita selesaikan pengiraan dengan bantuan kalkulator. Kita dapat 19.2 watt. Itulah pengiraan untuk soalan 10C 1 dan juga 2. Okey, seterusnya kita pergi soalan terakhir, iaitu soalan 11. Bahagian sini tiada pilihan. Murid tiada pilihan maksudnya memang perlu jawab tiada pilihan. Okey, kita dibekalkan dengan 2 pita detik untuk rajah 11.1 dan 11.2 dan terdapat perbezaan lah di sini daripada titiknya. Kalau kita tengok yang 11.1 ni macam seragam jaraknya. 11.2 pun seragam, tetapi antara titik-titik kita lihat rajah 11.2 ni lebih jauh di antara satu sama lain berbanding dengan rajah 11.1. Ini soalan yang pertama. Nyatakan jenis kuantiti fizik bagi panjang. Kuantiti fizik bagi panjang. Panjang ni, kalau dalam tajuk ni kita boleh klasifikasikan dia sebagai kuantiti asas lah.
Kuantiti asas. Panjang adalah kuantiti asas dan ia juga merupakan kuantiti skala. Dua-dua ni boleh lah, tapi bagi cikgu yang paling tepat adalah yang pertama ni, kuantiti asas. Jadi panjang adalah kuantiti asas. Kalau pilihan murid yang kedua, kuantiti skala, juga diberi betul. Okey, merujuk kepada rajah 11.1 dan rajah 11.2, bandingkan bilangan detik, panjang pita detik. So, ada berapa soalan tu? 1, banding bilangan detik. Kedua, panjang dan laju purata. Iaitu yang ketiga, menggunakan perbandingan anda di atas, nyatakan hubungan antara panjang pita detik dan laju purata. 4, seterusnya nyatakan hubungan antara jarak di antara titik-titik berturutan dengan jenis gerakan suatu objek. 5. So, ada 5 soalan yang perlu dijawab untuk soalan 11B. Agak panjang. Agak panjang kat situ. Jadi, kita tengok jawapan dia macam mana nak buat. Okey, cikgu dah sediakan jawapannya. Contoh jawapan kat sini. Okey. Bilangan detik pada kedua-dua rajah adalah sama. Jawapannya adalah sama. Cuba kita tengok. Kita kira. Kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bilangan detik adalah sama, iaitu 6. Dan untuk yang kedua, panjang detik. Panjang detik kita tengok dekat sini, rajah 11.2 adalah lebih besar berbanding dengan rajah 11.1. Dan boleh juga murid kata rajah 11.1 lebih pendek berbanding dengan rajah 11.2. Itu contohlah kalau kamu nak jawab. Boleh kat sini. Panjang detik 11.2 lebih besar daripada rajah 11.1 atau sebaliknya. Kemudian berkaitan dengan laju purata. Laju purata rajah 11.2 lebih besar daripada rajah 11.1. Kemudian kita kena buat kesimpulan. Kita tengok kesimpulan daripada soalan tadi. Dia minta murid nyatakan hubungan antara panjang pita detik, panjang pita detik dengan laju purata. Jadi, laju purata yang panjang lebih tinggi daripada laju panjang pita detik yang pendek lah. Jadi, inilah contoh jawapannya. Semakin bertambah ataupun berkurang panjang pita detik, semakin bertambah laju purata. Okey. Atau semakin berkurang panjang pita detik, semakin berkurang laju purata. Dua-dua bolehlah. Yang pertama tadi, semakin bertambah panjang pita detik, semakin bertambah laju purata. Atau semakin berkurang panjang pita detik, semakin berkurang laju purata. Okey, soalan yang berikutnya. Yang kelima ni, hubungan antara jarak di antara titik-titik berturutan dengan jenis gerakan suatu objek. So, jawapannya, titik dia tadi kita tengok. Bila jarak antara titik-titik berturutan sama, objek bergerak dengan laju seragam. Sebab jarak di antara titik-titik adalah sama, so, bermaksud objek itu bergerak dengan laju yang seragam. Okey, jadi kita telah selesaikan soalan 11 yang B lah. Soalan 11 yang B tu yang 5 markah. Okey, kita pergi pada soalan C pula. Rajah 11.3 menunjukkan corak titisan minyak yang menitis pada kadar seragam di atas sebuah jalan daripada sebuah kereta yang bergerak. Ini corak dia lah. Ini titisan minyak tadi lah. Dia bermula daripada sini ni dan akhirnya makin rapat. Semakin rapat. Saya terangkan jenis gerakan yang berlaku pada
permulaan dan akhir gerakan. So, kita tengok pada permulaan. So, 4 markah jugalah. 4 markah juga. Jadi, dekat sini panduannya adalah kita tengok pada permulaan gerakan, jarak di antara titisan minyak berturutan adalah seragam. Memang kita nampak jarak antaranya adalah seragam. Yang ini permulaan ni. Ni seragam. Yang awal ni adalah seragam. Ni awal. Awal kita dapati jarak antara titik ni yang berturutan ni adalah sama. Jaraknya sama. So, kita katakan ianya adalah gerakan yang seragam. Dan kereta itu bergerak dengan laju. Pada akhir gerakan, jarak antara titik titisan minyak berturutan semakin berkurang. Ini membuktikan gerakan kereta semakin berkurang. Itu contohlah, kita nampak juga tadi dekat sini. Di akhirnya, jarak di antara titik semakin kurang, menunjukkan kereta itu mula memperlahankan gerakan. Itu adalah 4 markah lah. Macam nak jawab soalan 11C. Soalannya agak panjang lah untuk dijelaskan untuk 4 markah. Dan soalan yang terakhir untuk D. 11.4 menunjukkan sebuah mesin pemutur rumput digunakan oleh seorang pekebun. Pemutur rumput. Mesin pemutur rumput itu kurang berkesan bila digunakan. Anda dikehendaki memberi beberapa cadangan pengubahsuaian supaya mesin pemutur itu lebih stabil dan boleh digunakan dengan lebih berkesan berdasarkan aspek-aspek seperti menggerakkan mesin rumput, sudut, saiz bilah pemotong, jisim mesin pemotong rumput dan panjang pemegang. Yang masing-masing setiap soalan tadi memberi 10 markah. Jadi ini adalah cadangannya. Cara menolak mesin rumput, kita komponen FY bertindak ke bawah. Maksudnya kita menekan pemegang ke bawah. Menekan pemegang ke bawah. Selari dengan paksi FY lah. Kemudian sudut yang kita gunakan besar. Sudutnya theta tu yang kita tengok dekat soalan tadi. Ni sudut ni besar. Tadi kita tekan. Kita beri tekanan pada FY. Kita tekan ke bawah lah. FY dan kita gunakan sudut yang besar. Alasannya, kenapa sudut yang besar? Menambah komponen FY. Menambah komponen FY. So, saiz bilah pemotong kita gunakan yang besar supaya memotong lebih banyak rumput dalam masa yang singkat. Jenis mesin rumput yang besar. Jisim mesin rumput yang besar supaya berat lebih besar. Jumlah daya ke bawah lebih besar, potongan rumput lebih pendek. Inilah cadangan jawapan untuk menyelesaikan soalan 11D lah. Yang masing-masing mengumpul 10 markah setiap satu. Kalau kita tengok pun pecahan dia sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sini kita kira 10 lah. 1, 2, 4, 6, 8, 10 je. 10 dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 10 markah lah. Lagi sekian saja perbincangan kita berkaitan dengan soalan daripada Negeri Terengganu bahagian B dan juga bahagian C. Cuma bahagian C ni agak panjang. Jadi kamu kena ambil masa lah. Kena ambil masa untuk fahamkan betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.